Antara orang yang menuduh Ibn Taymiyah ialah Ibnu Battutah. Ibnu Battutah dia telah tulis dalam Rihlah Ibn Battutah, dia kata ketika aku berada di Damsyik, aku menghadiri Ibnu Taymiyah yang tertinggal, saya tulis kalau aku menghadiri majlis Ibn Taymiyah, maksudnya pada hari Jumaat. Ketika itu dia sedang menasihati dan mengingatkan orang ramai di atas mimbar Masjid Damsyik, Dimashq. Antara ucapannya, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia seperti aku turun ini, dan dia pun turun satu tangga demi satu tangga mimbar. Perkataan Ibn Battutah ini telah dinukilkan oleh ramai orang yang menunjukkan bahawasanya Ibn Taymiyah ini satu orang yang telah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Dia samakan pula Tuhan turun tu macam dia turun daripada mimbar. Dan ramai orang telah terpengaruh dengan apa yang disebut oleh Ibn Battutah. Saya nak sebut beberapa perkara. Pertama, Ibn Battutah bukanlah seorang ilmuwan Islam yang besar. Dia seorang ahli pengembara yang mencatatkan pengembaraannya. Ya. Sebelum saya nak jawab hujah lain pada yang penting, hujah penting. So jangan kita sangka Ibn Battutah adalah alim besar. Dia bukan sarjana dalam bidang keilmuan. Dia seorang pengembara yang ada maklumat betul. Kedua, Rihlah Ibn Battutah ada banyak perkara-perkara yang pelik dalam Rihlah Ibn Battutah. Antaranya Ibn Battutah kata, sama ada dia kata ataupun orang lain, kemungkinan bukan dia yang kata, kerana ada orang yang menyalin Rihlah Ibn Battutah ni, namanya Ibnu Juzzi Al-Kalbi. Dia yang menyalin, dia memuji pemerintah Fas di Maghrib. Kemungkinan kerana Ibn Battutah tidak pernah terlibat pemerintah Fas itu, mungkin dia menyalin dan menambah. Tapi apa pun yang penting, dalam Rihlah Ibn Battutah kata dia pergi ke satu negeri, pulau, tengok orang perempuan kat situ semua buah dada satu je. Kita rasa ini mungkin dia khayal ataupun ada orang cerita kat dia. Kemudian dia cerita masjid tu ada orang mai kubur Nabi Zakaria lah apa. Kebanyakannya realitinya Nabi lain dan banyak tempat. Maka dengan itu kita kata Ibn Battutah, kalau kita lihat betul-betul, kita akan dapati bahawa banyak cerita Ibn Battutah ni, Ibn Battutah tak ambil sendiri daripada, dia tak tengok sendiri, dia mengambil maklumat di pelabuhan. Di pelabuhan. Bukti tentunya Ibn Battutah sebenarnya tidak mendengar perkara tersebut daripada Ibn Taymiyah. Ia hanyalah satu pembohongan. Buktinya, dalam catatannya beliau sampai ke Damsyik pada hari Khamis 19 Ramadan tahun 726 Hijrah. Sedangkan Ibn Taymiyah telah dipenjarakan pada bulan Sya'ban tahun tersebut dan terus berada dalam penjara sehingga meninggal pada malam Isnin 20 Zulkaidah tahun 728 Hijrah. Bagaimana mungkin Ibn Battutah melihatnya? Ini masalah. Tapi bila sebahagian orang bila baca benda dalam kitab, ini kita memerlukan kesarjanaan di dalam membaca buku dan perbandingan terhadap maklumat. Dan kemudian apa yang beliau kata tidak benar, kerana Ibn Taymiyah tidak pernah telah menjelaskan tentang tentang akidah dia sendiri, pegangan bahawasanya tak boleh disamakan Allah dengan apa-apa, tidak boleh bagi seorang meletakkan suatu pegangan atau ibarat daripada dirinya sendiri, bahkan hendaklah dia mengikut dalil, bukan membuat bid'ah. Ibn Taymiyah tak, min ghairi ta'tili wala tamthili, janganlah samakan Tuhan, janganlah banyak perkataan Ibn Taymiyah tak boleh sama. Bagaimana mungkin hal ini dibuat oleh Ibn Taymiyah? Kemudian okay, next. Ibn Taymiyah tidak pernah menjadi sebelum tu ni muhaqqiq Ibn Battutah, iaitu Ali Al-Muntasir. Dia muhaqqiq ni, dia kaji Rihlah Ibn Battutah. Dia sendiri kata ini semata-mata pembohongan terhadap Ibn Taymiyah. Bila ditangkap di penjara Damsyik sebulan sebelum ketibaan Ibn Battutah. Sebab tu bila kita baca buku yang membabitkan, dia ada kaedah. Sebab tu Quran kata in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang kepada kamu orang fasik bawa berita, kamu semak. Pasalnya babitkan orang. Walaupun orang tu dah tak ada,
kita baca tapi babitkan diri dia, Ibn Taimiyah. Kemudian kita kena tahu bahawa Ibn Taimiyah tidak pernah menjadi khatib Masjid Damsyik. Dia tak pernah jadi khatib seperti yang didakwa oleh Ibn Battutah. Beliau tidak pernah memberi nasihat atau kuliah kepada orang ramai di atas mimbar masjid tersebut. Beliau hanya memberikan kuliah pengajiannya di atas kursi sahaja, seperti yang disebut oleh murid-muridnya yang menulis tentang sejarahnya. Kita kena tahu Ibn Taimiyah ni, dia beza sikit dengan orang lain. Anak murid dia kebanyakan yang sarjana besar di dalam bidang sejarah. Siapa anak murid dia besar? Az-Zahabi tadi, ni nama Az-Zahabi, yang meninggal pada tahun 748 Hijrah. Sarjana besar. Kalau ilmu hadis dibuang Az-Zahabi, maka hampir kecundang ilmu hadis. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, sarjana besar dalam hadis, kata, kali pertama apabila aku dapat minum air Zam-Zam, aku niat supaya Allah berikan ilmuku seperti ilmu Az-Zahabi. Karena Az-Zahabi ilmunya menyebabkan dia benar-benar menguasai dalam bidang. Orang yang sahabat dan anak murid Ibn Taimiyah juga ialah Al-Imam Al-Hafiz Al-Mizzi, 742 Hijrah, alim besar di dalam hadis, sarjana hadis yang besar, yang orang Melayu tahu nama dia sebab ada kitab tafsir, iaitulah Al-Imam Ibnu Kathir. Ibnu Kathir ni ramai orang tahu tentang buku dia, tafsir Ibnu Kathir, tapi kita kena tahu dia ada kitab sejarah yang besar, iaitu nama dia Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi semua apa yang Ibn Taimiyah buat, anak murid dia telah menceritakan. Masalahnya yang dia orang duk cerita ni, dia orang ambil daripada karangan musuh dia, yang melaporkan apa yang tidak benar mengenai dia.